Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Salimah binti Abu Bakar, nombor matriks 260373 daripada Pusat PIS Ipoh. Okay, hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai analisis keperluan latihan bagi organisasi, dan organisasi yang saya pilih adalah Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat Susul Kerajaan Negeri Perak. Okey. Baiklah, seperti sedia maklum, latihan merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu bagi melaksanakan sesuatu tugas dan tanggungjawab. Okay, prinsip asas bagi latihan adalah iaitu prestasi seseorang anggota perkhidmatan awam akan meningkat jika ia mempunyai semua latihan yang diperlukan bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab jawatan yang sedang disandangnya. Latihan semasa bekerja dan program mentoring coaching atau yang seumpama dengannya menyumbang kepada pembangunan individu dan kecemerlangan sesebuah organisasi. Dasar Wawasan Negara telah menetapkan bahawa matlamat pembangunan negara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Okey, bagi mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah memberi penekanan kepada semua aspek pembangunan, termasuklah pembangunan sumber manusia dan sebagainya. Latihan juga boleh dikatakan satu proses untuk meningkatkan mutu serta potensi seseorang pegawai melalui penguasaan ilmu pengetahuan, pembinaan kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara lebih efektif dan sistematik. Ia adalah bagi tujuan untuk mencapai misi dan visi sesebuah jabatan. Latihan adalah aktiviti yang agak penting dalam sesebuah organisasi kerana ia bertujuan untuk membawa perubahan positif terhadap pengetahuan, kemahiran dan attitude pekerja. Okay. Baiklah, yang kedua, analisis organisasi bahagian kerajaan tempatan Pejabat Susul Kerajaan Negeri Perak. Okey, kajian ini bertujuan untuk meninjau keperluan kaki tangan dalam mengikuti latihan di bahagian kerajaan tempatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Okey, kajian ini dibuat kepada semua kaki tangan bahagian kerajaan tempatan seramai 40 orang. Okey, objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti keperluan sebenar latihan mengikut keutamaan dan keperluan kaki tangan itu sendiri. Sistem e-latihan ini juga dapat membantu semua kaki tangan untuk memilih sendiri latihan yang diperlukan oleh mereka. Setiap permohonan mereka juga akan dipantau dan disahkan oleh pihak pentadbiran untuk diproses ke bahagian pengurusan sumber manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Okey, selain daripada itu, sistem e-latihan ini juga berfungsi untuk merekod bilangan hari berkursus dan boleh dikatakan semua kaki tangan akan dipantau oleh penyelia setiap kali mereka menggunakan sistem ini. Kerana pemantau serta kewajipan untuk menyertai kursus ini sekurang-kurangnya perlu diadakan selama 3 hari setahun. Contohnya, kaki tangan perlu menghadiri kursus untuk tempoh 3 hari setahun sekurang-kurangnya. Sistem ini juga mudah digunakan oleh semua kaki tangan untuk mengakses semua kursus yang telah disediakan oleh pihak urus dia. Baiklah, untuk pengumpulan data pula, aplikasi sistem e-latihan ini merupakan satu mekanisme atau alat untuk menganalisis data yang telah diisi oleh kaki tangan. Ia boleh dicapai dari mana-mana lokasi dengan menggunakan rangkaian internet. Okay, maklumat berkaitan permohonan latihan oleh setiap kaki tangan dimasukkan di dalam pengkalan data oleh pegawai penyelaras latihan bahagian kerajaan tempatan itu sendirilah. Okay. Aplikasi ini juga mudah dan boleh diakses oleh semua kaki tangan. Tidak kira sama ada daripada atas sampailah di bahagian kaki tangan bawahan. Senarai latihan ini akan dibawa untuk pertimbangan bersama pengurusan jabatan masing-masing dan seterusnya dimuatkan di dalam takwim latihan tahunan jika dipersetujui bersama. Selain itu, jika latihan yang ingin disertai tiada di dalam senarai latihan, maka kaki tangan tersebut boleh memilih
memilih kata kunci iaitu latihan tambahan untuk memastikan kehadiran kaki tangan yang menyertai kursus luar. Maksudnya jika kursus tersebut, kursus atau latihan tersebut tidak ada di dalam sistem e-latihan, kaki tangan boleh menyertai kursus luar dan memasukkan rekod kehadiran mereka di dalam sistem e-latihan tersebut. Melalui multiple search teknik yang ada dalam aplikasi sistem ini, senarai nama kaki tangan yang memohon latihan yang berkaitan akan dipaparkan secara automatik. Okey, untuk sistem e-latihan ini, dia mempunyai di dalam sistem e-latihan ini mempunyai teknik pengumpulan data, sumber needs iaitu maklumat dari NMPT dan sistem e-latihan itu sendiri. Selain daripada itu, di dalam sistem ini juga terdapat perancangan latihan tahunan yang agak efektif untuk digunakan. Okey, untuk yang keempat pula ialah dapatan kajian daripada perspektif majikan. Okay, kebanyakan organisasi hanya bersandarkan kepada penilaian pihak pengurusan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan dengan bidang latihan. Okey, baiklah, berdasarkan hasil analisis data yang telah diproses, akan dibawa ke pihak pengurusan BKT sendiri. Maksudnya maklumat analisis data yang telah diterima akan dimaklumkan kepada pihak pengurusan BKT lah. Jika dipersetujui pula, maka cadangan latihan dari e-latihan akan dimasukkan dalam takwim perancangan latihan tahunan BKT. Jadi jika kekerapan permohonan latihan itu agak tinggi, maka latihan tersebut akan dimasukkan di dalam takvim dan menjadi latihan yang perlu ada setiap tahun. Okay. Untuk keberkesanannya, ia telah terbukti apabila ianya telah dilaksanakan secara sepenuhnya dan telah memberi banyak manfaat kepada pekerja-pekerja. Dalam tempoh pelaksanaannya, ia telah memenuhi beberapa ciri, iaitu antaranya adalah penjimatan masa. Penjimatan masa, pihak pengurusan tidak perlu lagi membuang masa dan tenaga dalam menentukan dan memadankan keperluan latihan yang dipohon oleh kaki tangan melalui NMPT. Yang kedua, pengenalpastian pintar. Maksudnya semua maklumat tentang minat dan keperluan serta pengetahuan nilai tambah kaki tangan akan dihubungkan secara terus ke aplikasi ini dalam menjamin penawaran latihan yang boleh dikatakan tepatlah. Okey, sistem ini dengan secara automatiknya dapat melaksanakan pengenalpastian pintar yang akan menjana keutamaan latihan yang perlu dianjurkan oleh pihak urusia latihan. Untuk yang kelima pula adalah dapatan kajian terhadap perspektif kaki tangan. Dapatan kajian terhadap perspektif kaki tangan adalah ia amat mudah digunakan oleh semua kaki tangan organisasi tersebut, kerana sistem ini yang dibangunkan adalah bersifat mesra pengguna, fleksibel, cross platform dan web responsif, iaitu ianya boleh dicapai menggunakan pelbagai peranti terkini seperti smartphone ataupun tablet selain daripada PC. Jadi jika kita berada di mana-mana sahajalah kita boleh mengakses e-latihan ini. Tidak kira berada di restoran, di rumah atau sebagainya. Okey, selain daripada itu, kehadiran atau rekod latihan yang dihadiri oleh mereka tidak perlu direkodkan dalam buku rekod kehadiran khusus yang pada masa dahulu digunakan oleh semua kaki tangan. Ini juga boleh mengelakkan masalah kehilangan buku rekod latihan kaki tangan itu sendiri. Maksudnya semua rekod tu akan secara automatik akan direkod di dalam sistem e-latihan. Okay, baiklah, untuk yang keenam, perancangan dan cadangan program latihan. Okay, melalui dapatan kajian ini, saya mencadangkan agar pihak pengurusan dapat menambah beberapa lagi maklumat di dalam sistem e-latihan ini. Contohnya seperti penambahan cadangan kursus oleh kaki tangan. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan agar pihak pentadbiran dapat memberikan latihan sumber manusia kepada semua kaki tangan. Contohnya latihan pengurusan buku rekod peribadi kaki tangan dan pengurusan cuti kaki tangan. Saya turut mencadangkan agar latihan ini diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Ini bagi menjadikan kaki tangan tersebut lebih peka terhadap kegunaan sistem e-latihan ini.
Selain daripada itu, saya juga mencadangkan agar latihan penggunaan IT kepada semua kaki tangan perlu dilaksanakan. Ini bagi membantu kaki tangan yang tidak mahir menggunakan sistem ini dapat menggunakan sistem ini dengan baik. Jika mereka mempunyai ilmu pengetahuan mengenai IT lah. Baiklah, kesimpulan untuk sistem e-latihan ini, ia banyak memberikan manfaat kepada semua pekerja di bahagian kerajaan tempatan, pejabat setiausaha kerajaan negeri Perak. Ini adalah kerana kemudahan yang terdapat di dalam sistem ini dapat memudahkan kaki tangan untuk mengakses sistem tersebut pada bila-bila masa dan di mana jua. Kaki tangan juga dapat memilih latihan yang diperlukan oleh mereka dengan mudah apabila adanya sistem ini. Terima kasih.